Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar Matematik Tingkatan 4, bab 3 iaitu penakulan logik. Anda akan mempelajari tajuk pernyataan dan hujah di mana digunakan dalam bidang undang-undang. Okey, kita pergi muka surat seterusnya iaitu muka surat 47, 3.1 pernyataan. Okey, apakah maksud pernyataan dan bagaimanakah anda menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan? Okey, pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, iaitu sama ada benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya. Alright. Ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah bukan pernyataan. Ayat-ayat ini tidak dapat ditentukan kebenarannya. Okey, kita pergi kepada contoh 1. Okey, contoh 1. Soalan dia ialah tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah pernyataan ataupun bukan pernyataan. So, kita tengok soalan A. Okey, soalan A, tolong hantar buku kerja. Okey, penyelesaian dia, jawapan dia ialah bukan pernyataan. Kenapa dia bukan pernyataan? Sebab kita tidak tahu kita tak tahu nilai kebenaran dia macam mana. Okey. Yang kedua, soalan B. Menara Kuala Lumpur ialah menara paling tinggi di Malaysia. Okey, ini adalah ayat pernyataan kerana ayat itu adalah benar. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey, rangsangan minda 1. Okey. Alright. Okey, tujuan dia menentukan nilai kebenaran pernyataan yang diberikan. Okey, soal ayat dia, ayat matematik dia 28 tambah 12 sama dengan 40. So, anda tambahkan 28 tambah dengan 12. Okey. 28 tambah dengan 12 dapat 40. Okey, maka nilai kebenarannya ialah benar. Alright. Soalan B, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey. Kita pergi kat sini. 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. Dapat 25. So, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2 ni 25. Okey, 25. Kita tengok yang 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 sama dengan 49. Okey, jadi ini tidak benar. Okey. Secara kesimpulannya, bukan semua pernyataan matematik adalah benar. Okey, bukan semua pernyataan matematik adalah benar. Nilai kebenaran bagi semua pernyataan matematik boleh ditentukan atau dikira. Okey, kita pergi ke muka surat sebelah dia. Contoh yang ketiga. Kita tengok contoh soalan 3. Tentukan sama ada pernyataan matematik di bawah benar ataupun palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Okey, soalan A. Semua poligon mempunyai perpenjuru. Jadi, jawapan kepada pernyataan matematik di atas adalah palsu. Kenapa segitiga tidak mempunyai perpenjuru? Okey, begitu juga soalan B.
Kita tengok pada soalan C. Semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Semua nombor genap mempunyai faktor perdana. So, C ialah benar. Right? Kita pergi praktiskan diri 3.1a. Okey, murid-murid boleh buka buku latihan, kita buat sama-sama. Okey. Okey, soalan praktiskan diri 3.1a. Alright, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah pernyataan ataupun bukan pernyataan. Berikan justifikasi anda. Okey, first kita tentukan dia dulu. Okey, marilah kita bermain di padang. Jadi, soalan A ni, okey, dia bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Okey, murid-murid nanti tulis penuh. Ni cikgu tulis point saja. Okey, soalan B. Malaysia terletak di benua Asia. Okey, Malaysia terletak di benua Asia. Betul atau salah? So, ni ialah betul. So, jawapan ni ialah pernyataan. Pernyataan. Alright. Kita soalan C, D dan E, murid-murid cuba buat sendiri. Okey, soalan 2. Bina satu pernyataan yang benar dengan menggunakan angka dan simbol yang telah diberikan. Alright. Soalan A dibagi 23 tambah 9, 40 dan simbol lebih besar. Okey. Yang ni anda kena cuba dan kira lah. Right? Okey. So, soalan A 40 lebih besar daripada 23 tambah 9. Alright. Ataupun boleh juga buat atau 23 tambah 9 kurang daripada 40. Untuk soalan ni kita tak boleh guna kurang. Sebab apa? Simbol dekat soalan dia lebih besar. So, jawapan yang terbaik ialah yang ini. Yang ini tak boleh digunakan. Okey, untuk soalan 2B. Okey, ni set awak dah belajar masa tingkatan 1. Okey. So, saya beri jawapan dalam bentuk pernyataan yang benar, iaitu set 3 okey. 3, 6, 9. Alright. Ini pernyataan yang benar dengan menggunakan simbol yang diberi. Okey, untuk soalan C, D, E, murid-murid cuba buat di buku latihan. Okey, kita pergi soalan 3. Soalan 3, tentukan pernyataan di bawah benar atau palsu.
Okey, soalan A. Semua segi empat mempunyai sudut tepat. So, jawapan 3A ni ialah palsu. Kenapa palsu? Sebab segi empat tak semua adalah sudut tepat kecuali segi empat tepat. Okey, soalan B. Sebilangan rhombus mempunyai empat sisi yang sama. So, ini ialah palsu. Okey, C. Semua segitiga mempunyai sisi yang sama panjang. Yang ini palsu. Sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Okey, benar. Sebab ada poligon yang ada 5 sisi. Okey, soalan A. Semua bulatan boleh dibahagikan kepada 8 sektor yang sama saiz. So, benar. Okey, kita pergi tajuk seterusnya, muka surat sebelah dia. 59. Bagaimanakah anda menafikan suatu pernyataan? Okey, kita boleh menggunakan perkataan tidak atau bukan untuk menafikan suatu pernyataan. Okey, penafian pernyataan ditulis sebagai tilde P. Simbolnya ni, bawah ni. Okey, kat mana? Tengok sini. Okey, disebut sebagai tilde P. Okey, kita pergi contoh 4. Bentukkan satu penafian bagi setiap pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Okey. Contoh yang pertama, 12 ialah gandaan 5. So, jawapan dia 12 bukan gandaan 5. Right? Begitu juga soalan B, C, D. Sama konsepnya. Okey. Tengok highlight hijau. Okey, nilai kebenaran bertukar daripada benar kepada palsu atau sebaliknya melalui proses penafian. Okey, kita pergi muka surat 60, buku teks. Praktis kendiri 3.1b. Okey, murid-murid boleh buat dalam buku. Alright. Kita baca soalan. Bentukkan satu penafian bagi setiap pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Kemudian tentukan nilai kebenaran penafian tersebut. Okey. Kita tengok soalan 1. 819 ialah gandaan 9. Okey. Bentukkan satu penafian. Okey, maksud dia gantikan ialah ni kepada bukan. So, 819 bukan gandaan 9. Okey. Ini jawapan pertama. Kat sini kedua dia kata tentukan nilai kebenaran penafian. Okey. Kebenaran dia betul ke tidak? 819 bukan gandaan 9. So, tidak benar. Okey. Soalan 2.
Lelayang mempunyai dua paksi simetri. Jadi, mempunyai ni tukar kepada tidak. Okey. So, tidak sini. Okey. Tukar kepada tidak. Tidak mempunyai dua paksi simetri. Nanti awak salin. Okey, kita baca lagi semula ayat yang baru. Lelayang tidak mempunyai dua paksi simetri. Maka pernyataan nilai kebenaran penafian itu adalah benar. Alright. Untuk soalan 3, 4, 5, murid-murid boleh buat dalam buku. Alright. Okey, kita pergi tajuk seterusnya. Okey, bagaimanakah anda menentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk? Tu, menentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk. Okey, pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Okey. Kita tengok contoh 5. Contoh yang A. Okey, P pentagon mempunyai dua perpenjuru. Q heptagon mempunyai 4 perpenjuru. So, kita nak buat ayat yang pertama ni ialah dan. Okey. So, pentagon mempunyai, okey, apa yang sama dekat ayat ni? Okey, dua perpenjuru dengan 4 perpenjuru. Alright. So, berbeza dia punya bilangan. Okey, so penyelesaian dia, pentagon mempunyai dua perpenjuru dan ni kita menjawab soalan 1. Heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Okey, manakala untuk atau, okey, buat ayat atau pentagon mempunyai dua perpenjuru atau heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Alright. Ni senanglah sebab kita tambah perkataan dan dengan atau. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya iaitu contoh 6. Okey, untuk contoh 6, tentukan dua pernyataan P dan Q daripada ayat majmuk di bawah. Okey. Ayat bawah ni ialah ayat majmuk, nak tukar kepada pernyataan. So, kita tengok di sebelah jawapan dia. Okey. P 5 tambah 3 lebih besar daripada 5. Okey. Manakala Q 5 tolak 3 lebih kecil daripada 5. Alright. Kita pergi muka surat 62. Contoh 7. Contoh 7, kita tengok satu contoh. Okey, tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk. Okey. Ni kita nak tengok pernyataan tu benar atau palsu. Okey, kita pergi kepada soalan A. 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. So, kita tengok pernyataan dan kebenaran di bawah ni. Okey, soalan A. P 2 lebih besar daripada 4. So, kita ambil 1 dulu. Buat pernyataan dia. 2 lebih besar daripada 4. Lepas kita ambil 2, kita ambil 5. Negatif 5 lebih besar daripada 4. Okey.
Ini untuk Q. P dan Q, 2 dan -5 lebih besar daripada 4. Okey. Sekarang kita tentukan nilai kebenaran dia. Okey. 2 lebih besar daripada 6. Betul ke salah? Okey, salah kan? So, jawapan dia ialah palsu. -5 lebih besar daripada 4. Betul ke salah? Salah kan? Pernyataan ni salah. Jadi, kebenaran dia ialah palsu. 2 dan -5 lebih besar daripada 4. Betul salah? Salah. Jadi, kebenaran dia adalah palsu. Okey, faham murid-murid? Okey, seterusnya kita pergi latihan yang terakhir untuk hari ini. 3.1C. Okey. Gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan menggunakan perkataan yang diberi dalam kurungan. Membentuk pernyataan majmuk. Okey, apa yang dalam kurungan dia? Dalam kurungan dia ialah atau. So, macam mana nak buat ayat? 2 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. So, salin baliklah. 2 atau 3 ialah faktor bagi 6. Okey, untuk soalan 1A. Kita pergi kepada soalan 1B. Kon mempunyai satu bucu. Kon mempunyai satu satah. Okey, apa yang beza dia? Okey, macam mana kita nak tambah dengan dan? Kon mempunyai satu bucu dan satu satah. Okey, macam kita belajar bahasa Melayu lah. Okey, soalan C. Okey, rhombus dan trapezium ialah segi empat selari. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk yang berikut. Okey. Tentukan nilai kebenaran maksudnya soalan ni nak jawapan dalam bentuk benar atau palsu. Right? Okey, 49 dan ialah gandaan 7 dan nombor kuasa 2 sempurna. So, betul ke salah ayat ni, pernyataan ni? Okey, 49 boleh bahagi dengan 7. 7 darab 7, 49. Jadi, pernyataan dia ialah benar. Kenapa dia benar? 7 darab 7 sama dengan 49. Okey. Untuk soalan B, 3 jam bersamaan dengan 120 minit dan 4 minit sama dengan 240 saat. Okey, 3 jam sepatutnya kita darab dengan berapa? Darab dengan 60 minit. 3 jam darab dengan 60 minit dapat 180. Kat sini 120. Maka nilai kebenaran dia ialah palsu. So, jawapan untuk soalan B ialah palsu. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. So, tugasan murid-murid, siapkan latihan praktis kendiri 3.1 A, B dan C
Okey, jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share kepada kawan-kawan yang memerlukan. Bye.